A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba, kami rida Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami rida Islam cara hidup kami. Wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, dan kami juga reda bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Allahumma hdini wa saddid qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu mengharapkan redha Allah. Dan kita ingin berkongsi kehidupan salah seorang daripada ulama besar dunia Islam yang keilmuan dan kewarakan mereka sudah pun pupus pada zaman ini, iaitu di dunia moden lah ni. Jadi selepas kita membicarakan secara ringkas tentang kehidupan Abu Hanifah An-Nu'man, dan seterusnya kita memilih untuk bercakap tentang riwayat hidup imam mazhab fiqh yang kedua, iaitulah Imam Malik ibn Anas. Dan mereka yang mengikuti mazhab Malik sehingga hari ini disebut sebagai mazhab Maliki, al-mazhabul Maliki. Mazhab Maliki ini dalam dunia Islam hari ini 1441 Hijrah, paling banyak sekali di Afrika Utara, iaitu di Mauritania, di Jazair, Tunis, Maghrib, ataupun disebut dahulu dengan Al-Maghribul Kubra, sehingga hari ini di situ adalah markas kepada penganut-penganut mazhab Maliki. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila sebut Imam Malik, nama beliau Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr. Malik ibn Anas ibn Malik. Ada sahabat Nabi nama Anas bin Malik, tapi itu bukan ayah Imam Malik, bukan. Supaya kita tak terkeliru, sebab Imam Malik ibn Anas mereka daripada Yaman, asal usul mereka min Dhi Asbah, daripada kalangan orang-orang besar Yaman terdahulu. Adapun sahabat Nabi Anas ibn Malik memang asal usul mereka daripada Madinah. Selesai satu. Jadi Imam Malik ibn Anas lahir pada tahun 93 Hijriah. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang paling masyhur 93 Hijriah. Tuan-tuan boleh tengok, boleh bayangkan imam-imam yang mazhab empat ni lah. Kita fokuskan imam yang mazhab yang empat ni. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Imam Malik lahir pada tahun 93. Al-Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah. Dan sempat berjumpa dengan Imam Malik. Imam Malik lahir di Madinah tahun 93 ala asharil aqwal,
dan beliau wafat pada tahun 179 Hijriah, maksudnya ulama kurun yang kedua, tabi'in. Di kalangan beliau adalah di kalangan at-tabi'in. Meninggal pada tahun 179, umur lebih kurang 80 lebih lah Imam Malik ni. Meninggal umur lebih kurang 86 macam tu lebih kurang. Jadi Imam Malik, ayah beliau Anas ibn Malik, Tok Wan Imam Malik. Tok Wan nama Malik ibn Abi Amir. Keluarga Imam Malik ni keluarga orang berilmu, keluarga ulama. Tok Wan, bayangkan Tok Wan Imam Malik, Tok Wan yang pertama Imam Malik yang bernama Malik ibn Abi Amir, salah seorang daripada 4 orang yang memandikan jenazah Sayyidina Uthman ibn Affan ketika malam Sayyidina Uthman dibunuh. 4 orang yang mengangkat jenazah itu dan bagi mandi dan kafankan, salah seorangnya adalah Tok Wan Imam Malik ibn Anas. Jadi saya tak perlu hurailah, maksudnya nak bagi tahu besarnya peranan Tok Wan Imam Malik ibn Anas ini, macam itulah. Dan kemudian atas lagi Tok Wan yang kedua, maksudnya atas sikit, Malik bin Abi Amir. Abi Amir bin Amr ni ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena faham, Imam Malik hidup pada zaman yang walaupun beliau tak sempat berjumpa dengan sahabat Nabi, tetapi beliau sempat berjumpa dengan ratusan at-tabi'in. Ratusan tabi'in yang masih hidup ketika itu di Madinah Al-Munawwarah. Sangatlah ramai. Sebab Imam Malik ni kehidupan dia masih lagi dekat dengan zaman sahabat. Walaupun tak sempat jumpa sahabat, tetapi beliau berjumpa dengan ratusan tabi'in. Jadi kita boleh bayang Imam Malik ni orang Madinah. Dia tak macam Imam Malik ibn Anas ni, dia tak macam cerita Imam Syafi'i nanti. Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang yang merantau, menuntut ilmu dan merantau. Kenapa Imam Malik ibn Anas tidak merantau seperti Imam Syafi'i? Jawapan mudah ya. Kerana majoriti para sahabat masih lagi berada di Madinah dan menyebarkan ilmu di Madinah dan mendidik anak-anak murid masing-masing di Madinah Al-Munawwarah. Jadi sahabat-sahabat yang ramai ini, Abdullah ibn Umar, Zaid ibn Thabit, Abdul Rahman ibn Auf, sahabat yang ramai ini dan yang lain-lain, sahabat-sahabat yang lain-lain, mereka mengeluarkan anak-anak didik di Madinah Al-Munawwarah. Kita dapat tahu para sahabat berhijrah ke seluruh dunia Islam ataupun ke banyak bandar-bandar besar Islam. Waktu itu Madinah bandar besar Islam, Makkah bandar besar Islam, Basrah bandar besar Islam, Kufah bandar besar Islam, Mesir bandar besar Islam, Syam bandar besar Islam. Sahabat puluhan ribu hampir berhijrah. Tetapi kalau campur semua sahabat yang berhijrah yang ada di Syam, sahabat yang ada di Mesir, di Kufah, di Basrah, masih tak dapat menandingi bilangan sahabat yang kekal di Madinah. Maka disebabkan begitu ramai para sahabat yang mengeluarkan anak didik di Madinah, sehinggalah di kalangan tabi'in terbentuk satu nama yang disebut sebagai Fuqaha'ul Madinati Sab'ah. 7 kepala ulama besar di Madinah yang terdiri daripada kalangan tabi'in. Kharijah ibn Zaid ibn Thabit, Ubaidullah ibn Abdullah bin Umar, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar, As-Siddiq, Sa'id ibn Musayyab. Ada 7 orang ni yang alim, yang duduk dalam Madinah, membuatkan Imam Malik ibn Anas tidak merantau seperti orang lain. Sebab tu bila satu hari khalifah datang kepada Imam Malik ibn Anas, Khalifatul Mahdi, ketika itu
ajak Imam Malik. Khalifah ni presiden. Presiden bukan dia punya pemerintahan dia bukan besar Malaysia waktu tu. Presiden Islam yang pemerintahan dia waktu tu sangat luas. Dia jumpa Imam Malik, dia ajak Imam Malik, diberikan sebanyak 3,000 dinar dan dia ajak Imam Malik untuk berpindah ke Madinatus Salam. Madinatus Salam ni Baghdad. Sebut Madinatus Salam maksudnya Baghdad. Waktu tu antara pusat pemerintahan yang besar ketika itu, bagi 3,000 dinar. Tuan-tuan ingat 3,000 dinar ni bukan 3,000 ringgit lah. 1 dinar boleh beli seekor kambing. 1 dinar boleh beli seekor kambing. Zaman hari ni kambing berapa? 500 dapatkah kambing? Tak dapat. Kambing 1,000. Maksudnya 1,000 dinar sejuta. Satu amount yang sangat besar. Khalifah Tan Sri Al-Mahdi waktu tu, Khalifah bagi 3,000 dinar, lebih kurang 3 juta ringgit, bagi jom pindah dengan kami ke Madinatus Salam. Imam Malik pun jawab, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Sabda Nabi SAW, Madinah itu lebih baik. Madinah ni Madinatul Rasul. Al-Madinatul Munawwarah adalah lebih baik daripada kepada kalian seandainya kalian mengetahui. Maka Imam Malik jawab macam itulah. Wal malu indi ala halihi. Jawab Imam Malik, duit yang khalifah bagi ada lagi dekat saya, tak terusik lagi. Siapa nak, kalau Imam Khalifah nak, boleh ambil balik. Maksudnya satu poin yang saya nak sebut di sini, Khalifah bagi 3 juta. 3 juta tuan-tuan bukan 30,000 ringgit tau. 3 juta ringgit zaman hari ni. Memang nilai dia 3,000 dinar ni sangat-sangat besar. Zaman itu pun sangat besar. Zaman tu pun sangat besar. 3,000 dinar tu. Jadi kita nak beritahu bahawa imam-imam kita dapat duit banyak tu pun tak sentuh. Duduk di situlah duit tu. Sampailah datang arahan pun Imam Malik kata duit masih ada lagi kalau nak ambil, dan saya takkan berpindah daripada bumi Madinah. Jadi kita faham di sini Imam Malik satu orang yang lahir di Madinah, tinggal di Madinah, membesar sampai ke akhir hayat di Madinah, dan kemudian wafat dan dikebumikan di Baqi' Al-Gharqad fil Madinatil Munawwarah, juga di Madinah. Itu cerita Imam Malik. Kemudian Imam Malik pun membesar dengan seorang abang kandung, tua sikit pada Imam Malik. Satu hari ayah Imam Malik, iaitulah Anas ibn Malik, bukan sahabat Nabi, orang lain, panggil Imam Malik dan abang beliau, abang kepada Imam Malik, tanya satu soalan fiqh. Kemudian Imam Malik pun jawab, abang dia pun jawab. Akhta'tu wa asaba akhi, kata Imam Malik. Aku salah bagi jawapan dan kemudian abang aku jawab betul. Kemudian ayah Imam Malik kata, alhadkal hamamu an talabil ilm. Wahai Malik, hang duk kalut bela burung merpati tu yang tak alim. Bila pak dia kata tak alim kat dia, abang dia, ayah dia puji. Imam Malik kata, semenjak hari itu aku meninggalkan banyak urusan dunia dan aku tumpu untuk belajar. Dan ketika itu aku pergi belajar dengan Abdullah ibn Hurmuz, salah seorang daripada ulama besar yang ada di Madinah Al-Munawwarah, selama 7 tahun dengan Abdullah ibn Hurmuz. Itu salah seorang daripada ratusan guru Al-Imam Malik ibn Anas. Tuan-tuan bayang, di dalam kitab yang terkenal yang dikarang oleh Imam Malik, antara kitab hadis pertama yang dikarang di atas muka bumi Allah, namanya Al-Muwatta. Yang ketika dikarang itu, Al-Muwatta tidak boleh ditandingi, tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kitab hadis, sehingga disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, tidak ada di bawah naungan langit sebuah kitab hadis yang lebih tinggi dan lebih sahih daripada Al-Muwatta, kata Imam Syafi'i. Waktu tu Sahih Bukhari belum ada, Sahih Muslim belum ada. Kalau zaman hari ni, Sahih Muslim lah yang paling baik kitab hadis selepas Al-Quran.
Dan yang ketiga, Quran, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari adalah yang terbaik selepas Al-Quran, dan kitab yang ketiga ialah Sahih Muslim lah, no? Tapi zaman tu antara kitab terawal dalam dunia Islam keseluruhannya yang menghimpunkan hadis-hadis, menghimpunkan fatwa ulama-ulama besar, menghimpunkan athar sahabat, menghimpunkan juga fatwa Imam Malik. Yang terbaik, maksudnya hadis-hadis yang terbaik adalah kitab Al-Muwatta lil Imam Malik yang dikarang oleh Imam Malik. Dalam kitab Muwatta saja Imam Malik meriwayatkan hadis daripada 131 guru. Ramai tuan, 131. Kita nak sebut 5 pun tak ada guru hari ni. Tapi masing-masing berlagak pandai untuk menyebutkan hukum itu dan hukum ini, masing-masing berlagak alim untuk menghuraikan hadis itu dan hadis ini. Wal'iyadzubillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam kitab Muwatta saja Imam Malik berguru dengan 131 kitab Muwatta saja. Sebab tu kita dengar Imam Abu Hanifah berguru lebih daripada 400 orang guru. Imam Abu Hanifah 400 guru. Imam Malik dalam Muwatta saja 131 guru, dan setiap guru Imam Malik mesti alim dan mesti wara'. Kerana Imam Malik adalah seorang yang sangat tegas apabila nak berguru. Di Mekah ada seorang ketua ulama namanya Amr ibn Dinar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan bayang, di Mekah ketua ulamanya bernama Amr ibn Dinar yang sama taraf ataupun sama level seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri, guru Imam Malik. Ibnu Syihab Az-Zuhri ni guru Imam Malik. Di Mekah Amr ibn Dinar, Imam Malik tidak mengambil hadis Amr ibn Dinar walaupun satu hadis pun tak ambil. Kerana satu peristiwa aja. Ini sudut keistimewaan Imam Malik, iaitu beliau sangat ketat dalam memilih guru. Sangat ketat. Siapa yang dia kata guru dia, maksudnya orang tu soleh ni memang tak perlu petikaikan dah, ilmu pun sangat tinggi. Kalau seseorang itu disebut guru Imam Malik, maksudnya dahsyat. Kan? Bukanlah bermaksud Amr ibn Dinar ni tak dahsyat. Amr ibn Dinar ni pun seorang yang mujtahid, sampai tahap mujtahid. Cuma bila orang tanya dia, wahai Imam Malik, lima lam tarwi min Amr ibn Dinar, kata Imam Malik, kenapa orang tanya dia, pasal apa tak riwayat daripada Amr ibn Dinar, Syaikhu Makkah Al-Mukarramah waktu tu, ketua ulama Mekah. Dia kata, ataituhu, aku pergi berjumpa dengan Amr ibn Dinar, akan tetapi aku mendapati ya'khudhuna anhu qa'imah, fawajadtuhu ya'khudhuna anhu qa'imah. Aku mendapati ketika aku tengok dia, orang menuntut hadis dan mengambil hadis daripada beliau dalam keadaan beliau berjalan dan orang lain sedang berdiri. Kita pun kata, apa masalah? Zaman hari ni kita kata, apa masalahnya? Baca hadis, kan? Imam Amr ibn Dinar berjalan sambil membacakan hadis, orang lain pakat berdiri tulis. Kemudian dia pun berjalan dan pergi. Imam Malik melihat pemandangan itu sahaja dan membuatkan Imam Malik terus balik ke Madinah dan tidak meriwayatkan satu pun hadis daripada Imam Amr ibn Dinar. Punyalah tegas Imam Malik ibn Anas, pengasas mazhab Malikiyah yang hari ini tersebar ke seluruh dunia Islam. Tuan-tuan, jadi Imam Malik ibn Anas ini dia tabi'in. Dia tabi'in, sahabat, tabi'in. Di kalangan tabi'in di Madinah, Imam Malik adalah nombor satu, tanpa khilaf. Yang ini tak boleh dipertikaikan. Imam Malik nombor satu. Ulama tabi'in nombor satu. Tidak ada yang menandingi beliau dari segi keilmuan dan juga kesolehan beliau. Wara' beliau nombor satu, Imam Malik bin Anas. Sehingga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, imam-imam yang paling besar yang ada di Madinah, yang hidup di Madinah, yang pertama Rasulullah paling besar, yang kedua Zaid ibn Thabit,
Yang ketiga, Sayyidatuna Aisyah. Aisyah adalah wanita di kalangan umat Nabi yang paling alim. Wanita yang paling alim kalangan umat Nabi Muhammad, Aisyah. Nombor satu. Kata Imam Zahabi, mereka yang paling alim yang pernah mendiami Madinah, yang pertama Rasulullah, Zaid ibn Thabit, Aisyah, Abdullah ibn Umar, Sa'id ibn Musayyab, Ibn Shihab Az-Zuhri, Abdullah ibn Umar, tadi selepas Aisyah, Abdullah bin Umar, kemudian Ubaidillah bin Abdullah bin Umar, dan yang ketujuhnya ialah Al-Imam Malik ibn Anas. Itu pendapat daripada Al-Imam Az-Zahabi lah, Al-Imam Az-Zahabi. Jadi Imam Malik, lepas ayah dia panggil, tanya soalan, dia tak boleh jawab, abang dia boleh jawab, ayah dia puji abang dia pun tinggal, dia pun mengaji dengan seorang ulama besar. Bila Imam Malik pergi belajar, maksudnya ulama tu hebatlah. Selama 7 tahun, Abdullah bin Hurmus radhiyallahu anhu, 7 tahun. No? Dia pergi belajar 7 tahun. Ramai orang Madinah waktu tu pusat pengajian ilmu hadis. Ramai orang tumpu juga kepada Abdullah bin Hurmus. Dan bila Imam Malik nak pergi belajar, dia akan bubuh buah kurma yang banyak. Bila sampai di rumah tok guru dia, salah seorang daripada ratusan guru Imam Malik ni, Abdullah bin Hurmus yang Imam Malik ambil 7 tahun. Bila sampai di rumah guru dia, dia pun bagi buah kurma dekat anak-anak Imam Abdullah ibn Hurmus, bagi buah kurma seorang berapa biji. No? Kenapa dia bagi buah kurma tu? Dia kata, kalau insa'alakum ahadun 'anis syekh faqulu mashghul. Saya kalau ada siapa mai nak tanya soalan, kata ayah sibuk. Dia upah dah siap-siap ni kat luar ni 4-5 orang anak Imam Abdullah bin Hurmus, no? Yang ni orang panggil kecerdikan Imam Malik. Maksudnya dia nak, waktu tu dia nak talaqi. Siapa yang biasa mengaji talaqi kitab ni, kita kalau boleh, kalau seorang ulama besar tu, kalau boleh kita nak mengaji seorang saja. Waktu tu nak tuntut ilmu secara berdepan seorang. Sebab kita boleh tumpu untuk baca dengan dia dan sebagainya. Itu orang yang mengaji, dia faham perkataan saya ni. Dia kalau 100 orang belajar, nak tanya soalan apa? Kalau 30 orang, boleh tanya soalan lagi. Kalau 10 orang, boleh tanya banyak soalan. Kalau 3 orang, mengaji dengan seorang guru besar, boleh tanya puluhan soalan. Kalau seorang, boleh tanya ratusan soalan. Maka Imam Malik, dia pergi mengaji, dia seorang. Ini kecerdikan dia, no? Dia bila ulama besar macam Imam Abdullah bin Hurmus ni, orang akan singgah mai kan, lepas 5 minit orang singgah mai, lepas setengah jam orang singgah mai tanya soalan, jadi ganggu. Maka Imam Malik pun upah anak-anak Imam Abdullah bin Hurmus ni, dia bagi buah kurma seorang biji. Dia kata, kalau orang buah kurma ni macam gula-gula lah hari ni, kalau orang nak mai aja apa kata ayah sibuk. Memang sibuk pun, sibuk dengan Imam Malik. Itu dia tak tipu, memang sibuk kan. Jadi bila orang mai aja, anak-anak Imam Abdullah kata ayah sibuk kan, maka orang pun balik, no? Kemudian antara guru yang Imam Malik belajar juga ialah Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani, Al-Imam Zaid ibn Aslam, dan juga Al-Imam Abu Zinad. Ini antara yang masyhur dan ramai lagi lah, nah, ada ramai lagi, no? Jadi Imam Malik pun belajarlah dengan tok guru beliau yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah ada banyak majlis ilmu. Antara majlis ilmu yang terkenal adalah majlis ilmu Imam Malik ibn Anas. Apabila Imam Malik ibn Anas nak mulakan pengajian dia, maka dia akan berada di tengah-tengah, memakai pakaian yang mewah, mengenakan wangi-wangian, meletakkan imamatahu, wada'a imamatahu, memakai serbannya, dan kemudian meletakkan ridaknya, no? Dan kemudian barulah dimulakan dengan penuh ketenangan majlis pengajian Imam Malik. Dan imam-imam ketika itu di Madinah Al-Munawwarah, mereka tak baca kitab, mereka tak baca, orang lain yang akan membaca, no? Zaman tu apabila orang yang baca kitab tu akan dipanggil sebagai habib, no? Habib apa zaman tu lah, no? Habib nama sekian-sekian, maksudnya yang tu adalah muqri' kepada Imam Malik.
Dia yang akan baca hadis, Imam Malik akan dengar dan nangguklah mengiyakan. Kalau Habib tu salah baca, dan benda tu jarang berlaku kesalahan, sebab selalunya Habib ni orang yang sangat dah mahir. Kalau salah sikit je, pintu belakang di bilik itu akan berbunyi, iaitu teguran yang datang daripada Fatimah bintu Malik ibn Anas ibn Malik, anak perempuan Imam Malik ibn Anas yang bernama Fatimah, yang juga alim di kalangan ulama. Imam Malik ada 4 orang anak, ada Hamad, ada Yahya, ada Muhammad, ada Fatimah, dan yang bergelumang dengan ilmu adalah Yahya dan juga Fatimah sahaja. Adapun lagi baki, mereka tidak bergelumang dengan ilmu. Anak Imam Malik tidak semua bergelumang dengan ilmu, tapi ada di kalangan mereka yang ulama lah, antaranya Fatimah yang menghafal Muwatta. Fatimah bintu Malik ni Imam Malik punya anak perempuan kan. Dia yang akan tegak bila dia ketuk maksudnya salah. Ada salah baris ataupun salah nama, atau dahsyatlah mewarisi kecerdikan dan juga ilmu lah kan. Kan ilmu. Jadi Imam Malik akan berada dalam majlis mengenakan minyak wangi-wangian, apa nama ni, imamah ni serban. Dia ada ridak dia, ada ridak dia dan sebagainya. Sebab tu kita nak ingatkan sebahagian orang hari ni yang jahil ni mereka mempermain-mainkan ridak. Bila kita sebut tentang ulama salaf ni, salaf, ini salafi, ini ulama salafi. Sebahagian orang-orang jahil pada hari ini mempermainkan imamah, serban yang dipakai oleh ulama-ulama Islam. Mereka mempermainkan serban dan memperli-perli ridak yang dipakai. Cuba tengok, Al-Imam Malik ibn Anas di akhir hayat dia disebat. Ini kisah sedih lah, kisah yang sedih. Orang yang dahsyat macam ni, subhanallah, orang paling hormat, orang paling takut dengan Imam Malik ni, orang takut. Tetapi di akhir hayat dia disebat sehingga tercabut yankhali' katifuhu, Arab panggil, hatta yankhali'a katifuhu wala yastati'u an ya'khudha ar-rida'u an katifihi. Dia diheret dan dibawa pusing bandar Madinah, disebat sehingga terkeluar bahu dia. Dan kata para ulama, sampai dia tak boleh nak angkat ridak daripada bahu dia. Disebutkan macam tu. Sehingga dia tak boleh nak alihkan ridak daripada bahu dia. Maksudnya itu ulama salaf kan. Itu ulama salafi, itulah pakaian dia kan, dengan imamah dia, dengan ridak dia. Dan itulah yang dia lihat para ulama lain lakukan, dan itulah pakaian yang Imam Malik tengok para ulama lain pakai. Jadi siapa yang Imam Malik lihat para ulama lain pakai adalah di kalangan tabi'in di Madinah Al-Munawwarah. Dan tabi'in, ulama-ulama tabi'in berpakaian begitu. Siapa yang mereka lihat? Tentunya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kumpulan-kumpulan jahil yang menggelarkan diri mereka salafi ni, yang banyak duk perli serban yang dipakai oleh para ulama Islam, ridak yang dipakai sebahagian yang mempermain-mainkan ni, ada kita boleh tunjuk banyak bukti mereka memperlekeh dan sebagainya. Hati-hati dengan kejahilan yang kamu tak tahu itu. Ini saya bagi tahu kan, itu adalah pakaian para ulama dahulu dan para ulama terdahulu di kalangan salaf, bukan yang kurun 4, 5, 6, kurun 1, 2, 3 yang terawal. Mereka berpakaian dan mereka lihat para ulama, guru-guru mereka berpakaian, iaitu di kalangan tabi'in ikut cara berpakaian ulama-ulama sahabat ataupun di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Okey. Jadi Al-Imam Malik ibn Anas dia pun mula belajar dengan guru dia yang ramai dan akhirnya menjadi ulama besar dengan kecerdikan luar biasa yang dimiliki oleh Al-Imam Malik. Imam Malik ibn Anas ni satu orang yang apabila baca dia tak lupa sampai akhir hayat. Ingatlah kaedah.
Semua imam mujtahid dulu, kalau kita sebut Atha ibn Abi Rabah, kita sebut Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Sufyan ibn Thawri, Al-Imam Laith ibn Sa'ad, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, Al-Imam Malik ibn Anas, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, mana-mana nama para mujtahid ni kita sebut, mereka ini adalah pemilik akal yang sekiranya mereka memahami dan menghafal satu-satu maklumat ataupun Quran ataupun hadis, maka mereka akan menghafal dan ingatnya sampai akhir hayat, sampai mati. Ini kaedah dhabit. Mereka adalah dhubbat, dhabit lah, orang yang hafalan mereka sangat kuat, termasuk Imam Malik ibn Anas yang ketika itu kali pertama pergi berjumpa dengan salah seorang ulama besar, Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Jadi Imam Malik pi waktu hari raya. Hari raya ni orang pakat sibuk di rumah masing-masing, betul tak? Sama macam hari ni lah, semua sibuk dengan adik-beradik masing-masing. Imam Malik kata, hari ni hari raya, di rumah Al-Imam Az-Zuhri ni mesti tak ada orang, dia pun pi. Imam Az-Zuhri kata, ada apa ni wahai Malik? Waktu tu duduk belajar lagi. Imam Malik kata nak belajar, nak ambil hadis. Maka Imam Ibn Shihab pun baca. Tapi dia baca sikit je, baca dalam 30 hadis. Sikit-sikit pun hadis arba'in jugalah kan, habis. Lepas tu Imam Ibn Shihab kata, tak apa, kamu boleh balik dah. Imam Malik Ibn Anas kata, sikit sangat. Imam Ibn Shihab kata, hafal hak tu dulu, semua aku hafal. Maka Imam Ibn Shihab kata, ulang. Imam Malik pun ulang ketika itu juga. Tuan-tuan bayang, dengar, ulang waktu itu juga. Tak ada terus zaman hari ni, tak ada kan. Dua PhD pun tak boleh kan. Zaman kita hari ni kan, zaman kita lah, maksudnya jauhnya penguasaan ilmu kita. Sebab tu jangan perasan alim sangat, saya dan kita semua, tahap ilmu yang kita miliki itulah sangat, orang kata apa, sangatlah sedikit. Waktu tu presiden Islam lah, bukan presiden Islam, Imam Malik sempat hidup pada zaman Abi Ja'far Al-Mansur, kemudian pada zaman Al-Mahdi, kemudian pada zaman Harun Al-Rashid. 3 orang, tiga-tiga tu ayah, anak, cucu. Imam Malik disebabkan umur dia yang panjang, 80 lebih, sebab ada banyak riwayat, antaranya 86 tahun. Jadi tiga zaman ni sempat. Ketiga pemimpin ni, orang panggil Amirul Mukminin ni, ketiga-tiga datang kepada Imam Malik ibn Anas. Antaranya Harun Al-Rashid mai nak mengaji dengan Imam Malik. Bertanya Imam Malik, boleh tak nak mengaji? Imam Malik kata boleh. Tuan-tuan, presiden negara mai nak belajar hadis, nak cari mana hari ni? Zaman hari ni boleh jadi semayang 5 waktu pun tak nak belajar hadis apa, kan? Wal'iyadzubillah. Hati-hati mereka yang memegang kepimpinan. Kalian yang paling banyak akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas orang yang kalian pimpin. Khalifah Harun Al-Rashid, pemerintahan dia waktu tu, saya cakap lah, 1/5 dunia waktu tu pemerintahan dia, ataupun 1/4 dunia dia pegang waktu tu. Minta izin Imam Malik nak mengaji, boleh? Imam Malik kata esok Imam Malik pun tunggu di masjid, Harun Al-Rashid pun tunggu di rumah singgah dia di Madinah, sebab istana waktu tu di Iraq kan. Di Madinah ni ada rumah singgah lah, orang panggil kan. Dia pun tunggu. Rupanya dua-dua tunggu sampai ke petang. Imam Malik pun tunggu, Harun Al-Rashid mai, Harun Al-Rashid pun tunggu kan. Maka bila sampai petang, Harun Al-Rashid pun hantar pekerja, dia tanya Imam Malik nak mai pergi Eropah. Maka jawab Al-Imam Malik dengan satu perkataan yang sangat masyhur ke dalam dunia Islam sampai hari ni. Subhanallah. Sampai hari ni, ya Amirul Mukminin, bagi tahu kepada Amirul Mukminin, innal ilma yu'ta wa la ya'ti. Sesungguhnya ilmu itu mesti didatangi, bukan dia yang pergi. Bukan ilmu tu yang pergi, mesti didatangi.
Tuan-tuan, apa respon Khalifah Harun al-Rashid yang memegang 1/4 dunia ketika itu? Duit dia bukan 1 bilion tuan-tuan, bukan 10 bilion harta dia. Harun al-Rashid ni nak bang, dia punya kekayaan dan penguasaan dia waktu tu. Luas lah, sangat luas dan sangat dahsyat. Bila seorang ulama Islam kata wahai Harun al-Rashid, wahai Amirul Mukminin, dia tak panggil Harun al-Rashid. Ini kecerdikan ulama, dia panggil Amirul Mukminin Harun al-Rashid. Ada gelaran di depan tu. Innal ilma yu'ta wa la ya'ti. Bila dia kata ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu pergi kepada orang yang dia nak ngaji itu. Maka Harun al-Rashid pun pergi menghadap Imam Malik ibn Anas, tapi dia duduk atas kursi biasa, duduk atas kursi. Maka berkata Imam Malik, ya Amirul Mukminin, adraktu ahlal ilmi bi baladina. Wahai Amirul Mukminin, presiden lah, aku sempat berjumpa dengan para ulama besar Madinah. La yuhibbuna at-tawadhu'. Mereka sangat suka untuk rendah diri lil ilm, kepada ilmu. Maka bila Imam Malik cakap macam tu, Harun al-Rashid pun turun dan dia pun duduk belajar hadis daripada Imam Malik. Yakni presiden-presiden, Perdana Menteri, sultan-sultan kena tiru, kena ikut pemimpin-pemimpin Islam dulu, baru dapat ilmu, baru dapat ilmu. Kena rapat dengan para ulama, dengan para ulama. Kemudian Imam Malik terkenal sebagai satu orang yang tadi saya dah sebut, yang tegas dalam memilih guru. Dia sangat tegas. Sebab itulah Al-Imam Amr ibn Dinar, dia tak ambil, bukan dia menghina Amr ibn Dinar, bukan dia merendahkan Imam Amr bin Dinar, presiden ulama Mekah ketika itu, tapi dia tengok sikit je kekurangan tu, Imam Malik terus tak ambil daripada beliau. Dan begitu juga kata Imam Malik, adraktu sab'ina mimman yaqulu qala Rasulullah. Imam Malik kata, aku sempat hidup dan melihat 70 orang tabi'in di Madinah. Tuan-tuan, 70 tabi'in di Madinah yang menyebut dalam masjid Nabi, qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Orang soleh ke tak ni, 70 orang ni? Kata Imam Malik, seorang pun aku tak riwayat daripada mereka ni. Ada 70 orang, kata Imam Malik. Dia kira tuan-tuan, 70 orang yang sebut qala Rasulullah di dalam masjid Nabi mengajar, tapi Imam Malik tak ambil. Dan kata Imam Malik, sekiranya 70 orang ini, setiap seorang daripada mereka diberikan amanah untuk menjaga Baitul Mal Muslimin yang berjumlah berpuluh-puluhan bilion tu, untuk menjaga Baitul Mal Muslimin, nescaya 70 orang ni, seorang pun tidak akan mengambil satu sen pun daripada duit di situ. Apa kita faham? Imam Malik nak beritahu 70 ni semua orang, semua soleh. Tetapi kenapa Imam Malik tidak meriwayatkan hadis daripada mereka? Jawab Imam Malik, illa annahum lam yakunu min ahli hadha sya'n, kecualilah 70 orang ini bukanlah pakar dalam bidang hadis. Dia ambil dia pakar saja. Baru satu PhD hadis, baru tahqiq, ta'liq dan takhrij hadis daripada kitab, baru satu kitab kan. Tu pun bukan karang kitab, baru takhrij hadis kan. Yang tu tak tentu lagi alim ataupun tidak. Tuan-tuan, ni tengok mi'yar sukatan Imam Malik kepada orang yang hidup pada zaman tu. Tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan bayangkan keadaan di Madinah waktu tu, perkembangan ilmu, ramainya orang soleh di Madinah. Kata Imam Malik dalam satu hadis yang lain, Imam Malik kata, aku boleh namakan 40 orang soleh di Madinah yang ta'alim, 40 orang soleh di Madinah, seandainya mereka minta kepada Allah untuk turun hujan, nescaya turun hujan hari itu. Subhanallah, tak tahulah, memang dahsyat lah. Memang bismillah masya-Allah lah zaman tersebut, zaman tersebut, bismillah masya-Allah. Kemudian yang terakhir untuk pagi ini, Imam Malik pun karang sebuah kitab waktu tu.
yang dinamakan dengan Al-Muwatta. Tuan-tuan boleh tengok kitab Muwatta ni kitab yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi SAW, athar, fatwa dan juga fatwa Imam Malik sendiri, dalam kitab Al-Muwatta tersebut. Tetapi dalam dunia Islam hari ini Al-Muwatta dibaca oleh golongan khawas baca, cuma sebut kepada orang awam Al-Muwatta orang tak tahu. Tapi kalau sebut Sahih Bukhari orang tahu. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menenggelamkanlah kedudukan Al-Muwatta jadi bawah lah. Al-Muwatta ni jadi kitab yang di bawah, sebab dia pula macam Bukhari Muslim dia memang himpunkan hadis betul. Muwatta pula dia campur dengan athar, hadis marfu' pun saya rasa 1/4 sahaja kan, lebih kurang. 1/4 ada banyak pendapat kalangan para ulama. 1/4 Muwatta sahaja hadis marfu' ataupun 1/3 sahaja hadis marfu' dalam Muwatta. Bila Imam Malik dia mula karang, ada banyak cerita kenapa Imam Malik karang. Antaranya ialah permintaan daripada Khalifah Abi Ja'far Al-Mansur, minta Imam Malik karang. Maka Imam Malik pun mula mengarang kerana Allah. Bila Imam Malik karang, ulama-ulama lain pun karang, antaranya Al-Majishun, antaranya Imam Ibnu Abi Dhi'ab, tak silap saya kan, beberapa orang lain semua pakat karang juga kitab tu. Tetapi kitab yang kekal sampai hari ini, sampai 1441 Hijrah 2020 hari ini, hanyalah kitab yang pada zaman itu hanyalah kitab Al-Muwatta sahaja, kitab yang penuh dengan keberkatan. Kata Imam Malik, la ta'lamunna annahu la yartafi'u min hadha illa ma urida bihi wajhullah. Kamu semua akan tahu bahwasanya tidak akan menjadi tinggi kedudukan sesuatu itu kecualilah sesuatu itu dilakukan untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata Imam Malik. Nak rakam kerana Allah. Nak tulis mesej kerana Allah. Hafal Quran kerana Allah. Kamu mentadbir kerana Allah. Kamu buat sawah padi kerana Allah. Benda-benda yang kerana Allah ini sajalah yang akan kekal. Imam Malik pun karang kitab dia, lalu dipersembahkan kepada para ulama. Untuk pengetahuan kita semua, Imam Malik ni umur 21 telah pun diberikan ijazah oleh 70 ulama besar Madinah untuk beliau mengajar. Subhanallah, tuan-tuan tengok umur 21 tuan-tuan, umur 21 kita baru habis 22 baru habis ijazah sarjana muda, 23, 21, 22, 23 kan baru habis. Imam Malik bin Anas 21 sudah diberikan ijazah oleh 70 ulama besar Madinah, 70, bahawa beliau layak untuk memberikan fatwa. Dia pun mula mengajar dan sebagainya, masih lagi tuntut ilmu, sampailah jadi alim. Berkata Imam Malik, hampir ke semua guru yang Imam Malik belajar, ketika Imam Malik sudah dewasa, ke semua guru ini, kata Imam Malik, hampir ke semua mereka datang untuk mengambil hadis daripada aku. Mak yang mengaji kat dia pula. Subhanallah. Sebab tu para ulama sebut di Madinah, di kalangan tabi'in, nombor 1 di dalam ilmu Malik bin Anas. La yufta wa madikun fil Madinah, tidak akan dikeluarkan fatwa selama mana Imam Malik berada dalam bumi Madinah. Tak ada fatwa dikeluarkan kecuali fatwa daripada mulut Imam Malik, sebab tak ada yang lebih alim daripada Imam Malik waktu tu. Dia yang paling alim. Dan sekalian. Tapi di tempat lain ada lagi lah yang lebih alim lah tempat lain. Antaranya bila Imam Syafi'i sebut Al-Layth afqah min Malik. Imam Syafi'i kata Imam Layth ibn Sa'ad, ketua ulama Mesir waktu tu, lebih faqih daripada Malik ibn Anas. Kan adalah lagi yang lain lagi, ulama-ulama lain yang lebih alim. Jadi Imam Malik pun karang sebuah kitab, ulama-ulama Madinah pun pakat tengok, semua tawata'u ala kitabihi, tasahalu ala kitabihi. Mereka terima, mereka angguk, mereka setuju, mereka membenarkan kitab Malik ibn Anas. Semua pakat tengok, semua puji kitab Malik. Maka dinamakan Al-Muwatta litawatu'i ahli al-haramain ala sihhatih, kerana para ulama ketika itu menyebutkan kesemua hadis Muwatta adalah sahih ataupun hasan. Kesemua hadis Muwatta adalah sahih ataupun hasan.
Saya tutup pada hari ini punya kuliah kita pada hari ini. Apa nama tuan-tuan dan mata Allah sekalian, dua buah hadis, dua buah cerita. Yang pertama daripada kitab Kashful Mughatta, dan yang kisah yang kedua daripada Siyaru A'lamin Nubala lil Imam Az-Zahabi. Kisah pertama tuan-tuan tengok, berkata Muhammad ibn Rumh, aku mengerjakan haji bersama dengan ayahku wa ana sabi. Hajajtu ma abi wa ana sabi. Sabi ni belum baligh. Darjah 4, darjah 5, darjah 3 macam tu, kecil lagi. Tuan-tuan tengok Tuan-tuan tengok kisah ni, ada banyak pengajaran besar daripada kisah ringkas ni je. Muhammad ibn Rumh dia pergi buat haji dengan ayah dia. Kemudian dia pun pergi ke Masjid An-Nabawi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok orang dulu pergi buat haji dan kemudian pergi menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata fanimtu fi masjidin Nabi fi raudah. Aku pun tidur di dalam raudah. Faraaitu Rasulullah. Aku nampak Nabi. Tengok ni kisah. Sebab tu kisah dalam mimpi ni kita tak tolak semua. Jangan jadi Wahabi. Wahabi sebut kisah mimpi, tolak. Sebut kelebihan surah, hadis-hadis yang bercakap tentang kelebihan surah, tolak semua. Kecuali beberapa sahaja yang sikit, kan. Jangan jadi Wahabi, rugi dunia akhirat. Rugi dunia akhirat. Tuan-tuan tengok kitab ni, kalau nak kata cerita ni, cerita nak tolak semua cerita mimpi, tak boleh pakai. Ni dia para ulama dahulu menyebutkan mimpi-mimpi yang boleh diambil pengajaran, walaupun tidak boleh dijadikan dalil sandaran hujah untuk hukum, tetapi boleh dijadikan sebagai sandaran. Sebab tu bila dengar cerita orang sebut cerita tentang mimpi ni, jangan ni lagi, kan, tengok dulu apa dia, kan. Boleh dijadikan orang kata apa, rujukan. Muhammad ibn Rumah buat haji, lepas tu sampai di Masjid An-Nabawi, pergi ziarah, tidur dalam raudah. Tidur yang sat tu nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mutawakki'un ala Abi Bakr wa Umar. Nabi bersandar kepada Abu Bakar dan Umar. Tuan-tuan dalam mimpi zaman itu. Nabi bersandar, Nabi dah wafat, tapi mimpi nampak Nabi berpapah pada Abu Bakar dan Umar. Fasallamtu alaihim. Kata Muhammad ibn Rumah, aku pun bagi salam. Dia ni ulama ni. Lepas pada tu dia ulama. Aku bagi salam dalam mimpi tu kepada Nabi, Abu Bakar dan Umar. Mereka pun jawab salam. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, aina anta dhahibun? Ya Rasulullah, nak pergi mana ni? Jawab Nabi SAW, uqimu li malikin as-siratal mustaqim. As-sirat jadi maf'ul kepada isim fa'il. Al-mustaqim sifah mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Ni hak mengaji nahwu i'rab. No? Uqimu li malikin as-siratal mustaqim. Subhanallah. Bila Muhammad ibn Rumah tanya, ya Rasulullah, nak pergi mana? Nabi pun jawab. Nabi waktu tu nak berjalan pi tu. Nabi kata, aku nak pergi bantu Malik. Malik ni Malik ibn Anas. Aku nak pergi bantu Malik untuk kekal di atas landasan yang benar. Maka Muhammad bin Rumah dia tak faham. Nabi kata aku nak pergi bantu Malik untuk kekal berada di atas landasan yang benar. Maka dia pun fantabat, aku pun jaga. Maka dia pun bangun, jumpa ayah dia pun bawa pergi berjalan. Fawajadtun nasa mujtami'in. Rupanya lepas bangun tidur tu aku pun tengok ada satu majlis ilmu yang besar, iaitulah majlis ilmu yang dikendalikan oleh Imam Malik ibn Anas, dan hari itu adalah hari-hari terawal Imam Malik ibn Anas sedang memulakan pengajian kitab Al-Muwatta. Imam Malik duk mula mengajak kitab Muwatta waktu tu. Subhanallah. Ya. Yang ni kita taklah kata okey inilah dalil bahawa sekian kan, tidak, tetapi yang ni isyarat.
Yang ni isyarat yang boleh kita jadikan rujukan tentang ketinggian kitab ni. Dan kalau tak ada cerita ini pun, para ulama yang hidup pada zaman tu, ulama-ulama besar pada zaman itu telah memberikan penghargaan dan juga pujian kepada kitab Al-Muwatta Imam Malik ni. No? Dan satu lagi pun mimpi juga daripada Khalaf bin Umar, yang ni disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karangan Al-Imam Az-Zahabi. Kata Khalaf bin Umar, aku melihat Nabi dalam mimpi, fil manam, dalam mimpi. Juga dalam Masjid An-Nabawi. Ramai dah orang berimpun waktu itu mengerumuni Rasulullah. Nabi pun sebut, inni qad khaba'tu tahta mimbari. Sesungguhnya aku simpan di bawah mimbar aku ini tiban au ilman, syakkar rawi. Orang yang riwayatkan cerita ni dia ragu-ragu sama ada Khalaf bin Umar sebut perkataan tib ataupun perkataan ilm. Sesungguhnya Nabi kata, aku menyimpan di bawah mimbar aku ini ilmu, dan aku telah mengarahkan Malik, kata Rasulullah dalam mimpi tu. Dalam mimpi tu Nabi kata, wa amartu Malikan an yufarriqahu 'ala an-nas. Aku mengarahkan Malik untuk menyebar-nyebarkan ilmu yang aku simpan di bawah mimbar ini kepada manusia, orang yang ramai. Dan ilmu itu adalah kandungan kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik. Begitu juga kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pun ada kisah daripada mimpi para ulama berjumpa Nabi SAW pun ada. Itu kisah lain lah. Nah, ini kisah yang kita tengok yang dalam karangan ataupun kitab yang dikarang oleh Al-Imam Malik ibn Anas. Dan akhirnya Al-Imam Malik ibn Anas wafat di Madinah Al-Munawwarah juga pada tahun 179 Hijriah. Nah, Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150. Maksudnya ulama kurun kedua. Imam Malik ibn Anas juga pada kurun yang kedua, iaitu pada tahun 179 Hijriah. Dan insya-Allah setakat itu dulu. Alhamdulillah ceramah kita pada pagi ini. Kita akan jumpa lagi akan datang tentang riwayat hidup Imam Syafi'i pula. Nah, akan datang bagaimana Al-Imam Syafi'i ni, seorang yang merantau puluhan ribu kilometer untuk mendapatkan ilmu dan memimpin umat Nabi SAW. Qulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.